وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada Danish atas bacaan doa itu tadi. Okey, untuk kelas kita pagi ni, sebelum saya nak meneruskan, saya nak buka saya punya whiteboard. Okey. Okey, boleh nampak dah whiteboard awak? Whiteboard dekat depan awak? Nampak. Nampak Okay, alhamdulillah. Okey. Jadi, saya tulis sikit ya. Okey. Jadi awak semua dah masuk sebenarnya bab yang ke-8, iaitu garis dan sudut. Okey, garis dan sudut. Kedua-dua ni dia ada kaitan. Garis dan sudut ni dia ada kaitan lah. Okey. Sama ada garis melintang ke, garis menegak ke, garis menunduk ke, garis mendongak. Okey. Jadi ada garis dia jenis macam gini. Daripada point A ke point B. Okey, kita nampak dia tu dalam keadaan melintang. Ada juga garis ni dia bentuk macam gini. A ke B dalam keadaan macam menegak lah. Okey. Ada juga ibarat macam tengah menunduk gitu. Dia condong. Condong ke bawah. Dan ada juga dia macam condong ke atas. Okey. Kita panggil macam mendongak lah. Tu jenis-jenis garis lah. Okey, kalau sudut. Sudut pun ada banyak jenis. Okey. Ada sudut yang kita panggil sudut menegak. Okey, sudut 90. Sebab tu kita buat tegak macam ni. 90. Okey, tapi ada juga jenis sudut yang separuh daripada 90 ni. Dia jadi gini. Okey, 45 contohnya. Okey. Dia asalnya daripada 90 juga. Tapi kita dah potong dia. Kita ambil separuh saja. Boleh jadi gitu. Dia kurang daripada 90. Okey. Dan ada juga dia lebih daripada 90. Contohnya gini. Okey. Contohnya 98. Okey. Dia lebih 8 darjah sikit. Okey. Dan ada juga sudut yang di garis lurus. Sudut dekat garis lurus dia adalah 180. Tapi kalaulah sudut yang berada di tengah-tengah ni, dia membulat macam ni, dia 360. Okey, yang ni sebenarnya awak pun dah mahir dah. Kita buat latihan dan sebagainya. Banyak dah. Awak pun dah kata dah mahir dah lah bab ni. Dengar banyak kali dah. Okey. Cuma ada juga dalam bab ni, dia ada kaitan dengan beberapa jenis-jenis garisan. Okey, jom. Kita tengok garis apa yang ada kaitan dalam bab ni. Okey, kita buka buku teks sekejap. Buku teks. Muka surat 196. Cuba awak buka buku teks awak muka surat 196. Boleh? Buku teks. Boleh, cikgu. Okey. Saya nak buka buku teks saya ni dulu. Loading sikit. Awak buka dululah. Muka surat 196. Apa yang awak nampak di situ? Apa yang awak nampak? Peta writing, peta konsep tentang garis dan sudut. Peta konsep dia rumus dah semua. Keseluruhan dah. Okey, keseluruhan dah. Apa yang sepatutnya awak tahu dalam bab yang ke-8 ni. Okey. Saya tunggu dia punya buku teks saya buka sebenarnya. Tadi saya buka dah. Cuma saya terpadam. Saya kena buka balik. Windows. Yang ni. Tengah loading lagi. Jadi kalau dah tertutup tu dia akan lambat dah sikit nak buka balik. Kita tengok sama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Okey, dia dah keluar dah. Alhamdulillah. Okey. Muka surat 196. Kenapa slow sangat ni? Saya paling takut sekali gini lah. Dia jadi macam lambat gitu. Okey. Hari tu laptop saya terpadam. Ni tah. Okey, saya zoomkan Okey, di sini. Okey, ni adalah apa yang sepatutnya awak tahu daripada bab ke-8 ni Okey, ni adalah rumusan dia dah. Okey, garis dan sudut. Okey. Garis dan sudut ni dia ada macam-macam jenis lah Cuba awak tengok yang pertama dulu. Okey, yang pertama tembereng garis. Okey, tembereng garis ni lah. Dia macam garis yang daripada sini dia ada 2 point lah Dan ada juga pembahagi dua sama serenjang. Maksudnya dia buat satu garisan. Dia ada garis di tengah ni yang mana jarak daripada pembahagi ni daripada sini ke situ sama panjang. Sebab tu dia buat ni. Dia buat ada dua gitu tu. Dia bagi macam mana menunjukkan sama panjang. Kiri dan kanan dia sama panjang. Okey. Dan ada juga garis serenjang. Garis serenjang. Garis serenjang ni garis yang ada titik yang membentuk pusat dia ni. Dia membentuk 90 darjah. Serenjang. Okey, macam bukti gitu. Okey. Seterusnya garis selari. Okey, garis selari. Garis atas dan garis bawah dia ni. Dia selari. Dia selari je. Garis selari. Biasanya dia akan buat anak panah. Okey. Anak panah. Menunjukkan dia selari. Dia duduk sengit. Dia memang sama. Sama kedudukan dia duduk berbaris macam tu. Okey. Tak ada sengit. Tak ada benda. Sama je duduk selari je. Okey. Pembinaan 60 darjah. Bagaimana kita nak bina 60 darjah? Okey. Yang atas ni sebenarnya dia lebih melibatkan protektor dengan ada dua benda lah awak kena guna. Protektor dengan jangka lukis. Okey, jangka lukis. Nampak tak boleh nak tu. Tak boleh nak tulis. Okey, jangka lukis. Okey, yang ni kalau duduk depan-depan bolehlah saya ajar ni dalam PDPR ni awak kena cuba sendiri Okey, pembinaan 60. Yang ni pembinaan sama sudut. Kita buat sama dan kita buat untuk garis di tengah ni kita menggunakan pembaris dan juga jangka lukis. Okey. Pembaris satu lagi alat yang diperlukan. Okey, yang ni saya dah ajar tadi. Okey, ni sudut. Sudut pada garis lurus 180 darjah. Sudut reflect. Sudut di sebalik dia lah. Reflect. Okey. Sudut putaran lengkap 360 darjah. Sudut pelengkap ni kalau A tambah B dapat berapa? Siapa boleh gayak? Sudut pelengkap ni. A tambah B jadi 180. Ni di sudut tegak ni. Berapa? A tambah B jadi berapa? Siapa boleh gayak? Hak tadi tu hak bentuk petok gitu. 90. 90. Betul. A tambah B dia akan jadi 90. Okey, 90 darjah. Okey, yang ni. Kalau A tambah B dalam garis lurus ni dia jadi apa? Sudut penggenap ni. Dia sama dengan ni. Dia jadi berapa? Sudut penggenap 180. Kalau sudut konjugat A tambah B ni sudut
putaran lengkap ni berapa? 360. 360. Senang saja senang sangat. Okey, jom. Kita tengok sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Okey. Dia ada sudut yang bersilang. Okey, dia ada dua garis tapi garis yang bersilang gini macam bentuk pangkah X macam tu. Okey, bila mana A dengan C dia akan jadi sudut dia sama. Kalau A ni 40, C pun 40. Macam gitu. Kalau D ni 140, B pun 140. Okey. Dia bersilang gini, dia bertentangan gitu, dia sama. Sama sudut dia, nilai dia sama. Tengok sudut A sama dengan sudut C. Sudut A sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut D. Yang mana kuning ni. Alhamdulillah. Okey. Manakala kalau sudut garis lurus, kita ambil garis lurus ni yang ni dulu. A tambah D 180. D tambah C garis lurus sini 180. Kalau kita ambil yang belah sini pula, C tambah B 180. Kalau kita ambil belah ni pula, B tambah A sama dengan 180. Okey ni. Bagaimana pula sudut garis selari ni? Garis selari. Okey. Satu di atas, yang keduanya di bawah ni. Lepas tu dia ada garis rentas lintang. Dia mari satu garisan. Maka sudut apa yang sama? Yang belah sini, P belah sini, dia sama dengan S. S sebelah sini. Dia sama. Okey, sudut P sama dengan sudut S. Manakala sudut R sama dengan sudut S. Sebab dia zigzag gitu. Zigzag. Jadi R sama dengan S. Sudut pendalaman confirm. Q tambah S 180. Sudut pendalaman Q tambah S 180. Okey. Yang tu sahaja senang sangat. Okey, sudut dongakan. Sudut dongak. Kita tengok tak kata. Sudut dongakan. Jadi daripada garis semata kita ni, kalau kita membentuk satu garis, dia akan membentuk satu dongakan lah. Tapi kalau yang ni garis ke bawah lah, sudut tunduk. Sudut tunduk. Okey, ini sahaja dalam bab 8 yang awak belajar. Tak payah sangat. Senang sahaja. Okey, senang sahaja. Dan awak boleh tengok, awak boleh cek di sini. Pada akhir bab ni saya dapat tak menentukan, menerangkan kekongrunan. Apa maksud kongrun? Okey. Anggar dan mengukur saiz garis dan sudut. Boleh tak awak ukur saiz? Guna pembaris ke? Guna protektor ke? Sama ada awak rasa perlu kena berusaha lagi ke? Sangat baik. Awak tanda di sini. Ini menilai diri sendiri. Kita panggil penilaian kendiri. Okey, penilaian kendiri. Okey, memperihalkan sifat dan menyelesaikan masalah, sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Okey. Yang ni semua awak boleh nilai, awak baca soalan ni boleh nilai. Okey. Uji minda anda. Jom kita cuba buat sama-sama. Dalam rajah di sebelah, okey, besar sikit. Mungkin awak jelas kan, saya besarkan. Siapa nak jawab? Okey, dalam rajah di sebelah ni, okey, X dan 25 ialah sudut pelengkap. Bila dia sebut sudut pelengkap, apa maksud dia? Siapa boleh kata cikgu, sudut pelengkap ni apa maksud dia? Sudut tegak. Sudut tegak 90. Jadi dibagi dah. 125. Jadi automatik X sama dengan berapa? 90 tolak 25 dapat berapa? Berapa? 65. Okey. 65. Jadi kita dapat dah nilai X satu. Okey, yang dia nak X dan Y. Rasa-rasa boleh dapat tak nilai Y? Boleh dah dapat nilai Y? Siapa boleh rayak, cikgu? Boleh dapat tak nilai Y? Kalau ni sudut berapa ni? Sudut putaran lengkap ni.
berapa dapat? 360. Sudut putaran lengkap 360. Jadi rasa-rasa Y boleh dapat tak? Boleh. Boleh. Macam mana caranya? Siapa boleh respon? 360. Kena tolak yang mana? Tolak ni kan, betul? Tolak 25, tolak 65, tolak 60, tolak 92. Dapatlah Y. Cuba tolak semua ni. Dapat berapa? 185. 1, betul? 8, 185. 185. Y adalah 185. Okay. Ni, siapa tu? Danish ke? Siapa yang bagi tu? Lutfi. Okay, Lutfi Jadi, saya sebab ni tak ada yang payah sangat. Senang-senang sahaja soalannya. Cuma kadang-kadang dia bagi dalam bentuk algebra. Kalau dia bagi dalam bentuk algebra, yang tu yang awak akan jadi confused. Taklah confused sangat. Contoh saya bagi Okay, contoh saya bagi saya pasang whiteboard je. Okay. Saya pernah tanya dah awak hari tu. Cuma saya nak cuba sekali lagi. Okay, dibagi garis lurus. Mempunyai 3x. Sudut di sini 3x. Di sini 2x. Okay, cari nilai x sama dengan berapa. Awak rasa boleh cari tak? Macam mana caranya kita nak buat? Okay, caranya gini. Okay, perhatikan betul-betul. Mula-mula kita tahu sudut pada garis lurus sama dengan 180. Betul? Okay, kita pun buat 3x tambah 2x sama dengan 180 darjah. Okay, 3 tambah 2 jadi dapat berapa? 5. 5x. Okay, 5x. Okay. Jadi yang ni kita nak tinggal x saja di sini. Kita kena bahagi 5 sebelah kiri. Bahagi 5 sebelah kanan. Jadi yang 5 dengan 5 kita boleh potong. Okay, jadi 1 lah. Sekarang dah tinggal x. X sama dengan 180 bahagi 5 dapat berapa? 36. 36. Okay. 36 darjah. Okay. Jika ini adalah sudut A, ini adalah sudut B. Rasa-rasa boleh dapat tak nilai A berapa, B berapa? X kita dah ada. Rasa-rasa boleh dapat tak nilai A? Sudut A berapa sudut A? Boleh. Macam mana cara dia? 3 darab 36. Dapat berapa? 3 darab 36 dapat berapa? 108 darjah. Yang ni, kalau sini 108, maka sini automatik berapa? 180 tolak 108. Jadi, ataupun kita buat je ni, 2 darab 36. Dapat 72. Betul? Betul. Kalau dia bagi dalam bentuk algebra gini, yang ni yang awak kena fikir sikit. Okay, kadang-kadang dia bagi susah sikit lah. Susah sikit. Tak susah sangat. Awak pun mahal dah sebenarnya. Contohlah dia bagi buat je senang. 5x tambah 4x sama dengan 180. Okay. Jadi yang tu sajalah kalau bahagian penyelesaian masalah. Saya bagi soalan susah sangat kot yang ni. Tak apa. Okay, jadi untuk kali ni saya nak uji awak. Uji awak sekali lagi. Jom kita buat kuizi. Okay, kita buat kuizi. Esok kita akan masuk tajuk baru Esok kita akan masuk tajuk baru iaitu poligon. Poligon ni topik yang menyeronokkan jugalah.
Okey, saya suka tajuk tu. Okey, sebab dia bentuk-bentuk. Okey. Ready dah untuk jawab kuis sekarang ni sebab saya nak tengok keseluruhan awak hari ni. Awak faham tak apa yang saya ajar ni. Okey, ready? Okey. Jadi, Buat yang terbaik sebab soalan ni, soalan yang saya tanya tadi ada kaitan je dengan yang saya beri tadi. Semua dia ada nombor-nombor dia. Start live quiz lah. Saya akan buat live quiz. Continue. Ada 10 soalan saja. Okey. Sikit je lah soalan ni. Saya hanya bagi link siapa yang join Google Meet Siapa yang dok join Google Meet ni kira dok hadir Siapa yang jawab quiz ni saya kira kehadiran. Siapa yang dok jawab quiz ni maksudnya dia ada masalah lain lah. Kita akan kira dok hadir lah. Okey, dapat lagi link? dapat dah. Boleh tekan sekarang ke cikgu? Klik dulu sebab saya nak tunggu semua masuk baru saya akan tekan start. Okey, boleh. Tu Ashraf masuk dah tu. Sepatutnya ada dalam 12 orang lah kot yang akan masuk ni. Baru 8 orang. Okey, 9 orang. Okey, semua dah masuk ke? Ada yang tertinggal? Saya nak tekan start dah ni. 10 orang je ni. Ada yang masuk batu gitar lain ke? Biasalah Google Meet kita tak nampak kan. Saya biasa dah orang pengalaman tu. Rasa ada lagi seorang tak masuk. Cuba perhatikan kawan awak, nama kawan awak ni. Ke semua dah masuk, cikgu tak perasan. 3, 6, 9, 10. 10 orang sahaja ni. Kristina, Batrisha, Raihana. Okey. Cuba Batrisha cek siapa tak ada. Madihah ada Madihah? Tak ada. Tak ada nama Nampak dia masuk tu. Madihah tak ada cikgu. Madihah. Dan Madihah ada tak dalam ni? Farah ada Farah. Farah masuk dah. Madihah mana? Sekejap cikgu. Madihah ada dalam ni. Okey. Klik dulu. Awak klik baru saya tekan start. Awak masuk baru saya tekan start. Lepas mana kawan awak ramai tak mari hari ni? Okey Madihah, kalau dah masuk beritahu Takut cikgu duk perasan nak tekan start. Siang kawan awak tunggu. Kelas awak berapa orang lelaki sebenarnya? Ali Yudin. 3. 3 orang je. Ashirah, Ali dengan Dennis je. 3 orang je. Seorang lagi. Cepat. Okey. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mula jawab sekarang.
Sallallahu Alaihi Muhammad. Kita tengok Betul. kita end dulu yang ni. Tak apalah Madiha. Cikgu nak mungkin masalah lain juga ni awak. Okey. Siapa yang betul semua ni? Okey. Kita end dulu. Okey. Perhatikan siapa. Okey, alhamdulillah. Inilah hasil pop quiz yang kita buat. Cuba tengok. Ashraf. Tahniah kepada Ashraf Alauddin yang berjaya menjawab ke 10 soalan dengan betul. Okey, kalau kita perhatikan di sini, kalau soalan pertama ni Ashraf ambil masa 14 saat untuk jawab soalan ni. Yang ni 16 saat. 10 saat. Ada tak yang bawah pada tu? Jadi ini adalah soalan lah. Awak boleh tengok lah secara keseluruhan apa yang awak salah. Okay, kita tengok Danish. Danish salah yang mana ni? Perhatikan gambar besar peluh sudut KLNN. Oh, yang ni mungkin lah ada soalan yang awak salah juga. Okay. Tapi Danish kapak dah tu. 90. Nak kerja apa tu? Ashraf kan. Sikit je lagi. Okay, Fatin pun 2 je salah. Okay, 2 sahaja salah. Yang lain betul semuanya. Ali, Lutfi, ada 3 soalan yang salah. Okay, soalan pertama pun salah dah. Okay, jom kita tengok soalan-soalan yang ada dalam ni. Okay, kita tengok soalan-soalan yang ada dalam ni. Suara saya jelas je kan kau? Jelas. Okay. Jelas. Sudut pelengkap. Alah hai, yang ni senang je. Kalau tengok yang ni 30. Betul tak? Tapi ada juga yang jawab salah. 20. Okey. Kenapa jadi salah ni? Kenapa jawab 110 ni? Kenapa jawab 30 ni? Tapi ramai yang jawab betul tu kira baguslah. Yang ni nilai X. Berapa X? 120. Ramai jawab betul. Semua jawab betul ke? 10 players semua jawab betul Okey, kita tengok ni. Yang ni pun saya buat tadi kan. Tapi ada juga yang tak ya Allah, ada juga yang jawab salah. Pada baru je kita buat latihan tadi. Saya tunjuk cara-cara tadi. Okey. Kita tengok. Yang ni okey, ramai jawab betul 25. Senang je yang ni kan. BOC. Dia nak yang ni, BOC ni. Yang ni kena tengok yang 2X je lah. Jangan kira yang X saja. Kalau kita dapat tadi 36, darab dengan 2. 72. Okey, yang ni pula. Yang ni mungkin lah payah sikit. Kena kira molek. Tulis kat contoh-contoh kat kertas dulu. Baru awak boleh cari jawapan. Tapi ramai ada yang jawab betul tu. Okey. Yang ni. Yang ni tengok. Yang ni 5 jawab betul, 5 jawab salah. Kenapa? Apa yang salah? Berpenyiku, maka sudut A adalah jika sudut A dan sudut B saling berpenyiku. Maksudnya dia apa? Dia jadi gana? 90 ha. Siapa jawab 54? Awak mana jawapan dia tu? Apakah cara-cara dia? Awak macam mana? Siapa jawab 54 ni? Boleh rayak ke cikgu? 2X tambah 8 tambah dengan X tambah 13 sama dengan berapa awak buat? Sama dengan berapa? Ketekan je. Pakat tekan je, anggo-anggo je. Tak malas nak kira. Tak apa, nanti saya screenshot je soalan ni. Kalau saya keluar lagi tak dapat dah nak screenshot soalan. Mana? Saya screenshot dulu. Tak apalah. Okey. Yang ni pun senang saja. Tak ada masalah sangat. Ni pun sama. Cuma tukar nombor je. Ni pun sama. Okey. Alhamdulillah. Macam mana saya nak screenshot?
jawapan lah. Saya nak screenshot nama-nama yang jawab soalan kuis ni. Sekejap Cikgu nak save sekejap. Saya nak buka ni. Dia nak tekan. Cuba seorang tolong screenshot ke cikgu. Senarai ni. Boleh? Yang Boleh cikgu. cuba Fatin. Fatin screenshot je markah ni cikgu nak bagi ke cikgu awak kalau tanya pasal latihan dalam kelas. Macam mana performance awak. Yang ni lah saya nak bagi markah-markah ni lah. Untuk pentaksiran awak kan. Okey. Boleh? Dah selesai dah. Ambil dah. Dah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Fatin. Okey, jadi untuk kelas kita hari ni rasanya setakat tu je. Cuma saya nak kita tak bab 8 ni kira selesai habis dah Kita akan masuk bab 9 esok. Esok pun dah hari Khamis ni. Hari Khamis ni mungkin saya akan jemput cikgu pembimbing untuk tengok saya mengajar. Saya harap saya duk gagak lah. Macam hari tu boleh tahan juga saya kelas hari tu. Laptop pun laptop padang gitu je. Tengah mengajar dengan cikgu Fariha itu, ya Allah. Ujian Okey. Tak apa. Saya nak seorang bagi respon apa yang awak pelajari untuk topik yang ke-8. Senang ke, susah ke tajuk ni? Faham ke, tak faham ke? Siapa nak respon? Siapa? Alauddin. Mana Alauddin? Boleh Alauddin? Cuba Alauddin respon sikit apa yang awak pelajari untuk hari ni. Allah siang lah Ashraf. Microsoft. Okey. Kristina lah. Kristina Marsha. Cuba respon apa yang dah awak pelajari hari ni. Kristina? Ya. Boleh respon apa yang dah awak belajar hari ni. Faham ke tak faham? Tajuk ni susah ke tak susah? Boleh respon macam mana? Beritahu apa awak rasa hati awak. Bukan sebab awak yang nak belajar ni kan. Jadi awak yang nak ilmu ni. Ilmu ni untuk awak, bukan untuk saya. Saya dah apa beres dah, tak ada masalah insya-Allah. Faham. Okey, Raihana. Ya. Faham tak tajuk ni? Tajuk ni kita belajar Garis dan sudut. Garis dan sudut. Sekejap Ya Allah. Sekejap. Cikgu kena tunggu sekejap.